Dia ambil sampan, dia duduk tengah lombong, dia kutip buah-buah, bunga-bunga pada waktu malam bulan mengambang. Bulan itulah, makanan itulah, buah bunga itulah yang mereka makan untuk kecergasan otak anak-anak mereka. Bangsa mereka memang jenis macam itu, tuan-tuan. Tadi ada orang komplain, Ustaz ni lah sebut Cina Alam ceramah Ustaz, marah orang. Tadi ada mesej, saya tak sebut lah, saya sebut bangsa mereka. Bangsa mereka memang macam itu. Hak baik-baik mereka tak cerita. Mereka ambil mereka dulu. Dah teruk-teruk baru bagi pada kita. Tapi kita dah lama dah tahu. Quran dah lama dah sebut. Kita tak ambil. Saya tanya pada mereka, kenapa makan bunga pada waktu bulan mengambang? Dia kata sebab ada aura. Bulan tu bila menyinari buah-buah di pokok-pokok daun-daun ini, dia ada kesan untuk otak. Otak kita ni terbahagi pada dua. Otak kanan dan otak kiri. Bila makan bunga-bungaan dan buah-buahan pada bulan mengambang, menjadikan otak cerdik. Badan jadi kuat, urat besi, tulang gawai ke apa. Badan tegak dulu-dulu. Sekarang kita tak buat lah. Buang masa saya, hari tu saya buat dah sekali. Kutip ayam-ayam, katai lah. 4 hari juga lah tu. Kutip daun apa? Tengoklah daun jenis apa. Dia ambil balon jenis daun ni. Orang tua-tua dulu, bulan 13, 14, 15, 16, besok pagi lepas subuh, mereka akan duduk mencangkung. Apa mereka buat? Mereka kutip rumput, mereka ragut-pagut rumput tu dengan tangan mereka. Sambil mencangkung, duduk jalan itik tu, duduk mencangkung. Mereka ambil air embun yang jatuh di atas rumput, dan mereka berjalan sepanjang laman rumah mereka. Clear, tak payah mesin rumput, tak payah guna pisau penebas. Dengan tangan, prok cabut. Bila habis 1 jam, mereka boleh bangun elok badan. Sebab tu usia 89 tahun, 90 tahun mereka boleh kahwin. Yang mana tuan-tuan nak test power ke tak power, besok buat. Tapi lah kita dah hujung bulan dah ni. Tunggu 15-16. Kalau tuan-tuan boleh cabut sambil berjalan itik 1 jam keliling rumah tuan-tuan, kemudian bangun elok ayah, boleh lagi dah tu. Tapi kalau 15 minit duduk jalan perak, lepas tu terduduk dah, tak boleh bangun, duduk panggil isteri pula, terlupa, tarik kat ni, aku tak boleh bagi ni. Maknanya pinggang tak cantik, lutut tak cantik, semua tak cantik. Orang tua-tua dulu tuan-tuan, nampak tak? Tapi kita tak buat. Pasal apa? Kita sibuk. Yang kedua, rumput pun tak ada rumah, simen selesai. Sebab itu bila rumput dah tak ada, pokok dah tak ada, penyakit berlambak-lambak datang. Tadi saya ceramah ada satu pejabat perancang bandar tadi. Kenapa Ipoh banyak denggi? Kenapa Shah Alam banyak denggi? Kuala Lumpur banyak denggi? Kenapa yang pekan-pekan saja denggi? Jawapannya senang. Labah-labah tak ada. Bila labah-labah ada, labah-labah akan buat sarang. Bila buat sarang, nyamuk terbit, nyamuk lekat di sarang. Labah-labah pun makan. Lama-lama nyamuk pun tak ada. Di pekan, tidak ada labah-labah. Sebab apa tidak ada labah-labah? Sebab tidak ada pokok. Bila tidak ada pokok, tidak ada labah-labah, nyamuk membiak. Akhirnya nyamuk ketik orang. Itu sebabnya. Pokok kita tak bela. Saya bila ceramah di Singapura, saya tengok pokok-pokok punya banyak di Singapura. Malah pokok tu ada yang berbalut, ada yang memakai bengkung. Saya tanya pada mereka, kenapa pokok tu balut-balut macam bengkung? Oh, pokok tu sakit Ustaz, sedang dirawat. Sakit kulit, mereka rawat dia. Nanti dah sembuh, buka balik. Pokok pun ada nurse dan doktor. Berbeza dengan kita. Tebang, nyemok ya. Tengok tebang lah, nyemok ya. Akhirnya denggi pun sampai. H1N1 pun sampai pada kita sekarang. Pasal tidak ada lagi spider. Labah-labah yang Allah sebut dalam Quran sebagai Al-Ankabut. Ada manfaatnya. Baik, tuan-tuan balik kepada Al-Hilal ni. Kata dia, aku tengok Nabi. Aku tunggu dengan Nabi. Daripada bulan ke bulan, anak bulan ke anak bulan, 3 bulan dapur tidak berasa. Pada masa itu kami hanya makan al-aswadani, 2 benda yang hitam, iaitu buah tamar dan air. Itu sahajalah yang kami makan. Yang kami dapat rasa pun jika jiran-jiran daripada Ansar memberikan kepada kami susu, maka kami dapatlah merasa susunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW ini, bayangkan tuan-tuan,
dengan keadaan kita sekarang. Saya ni pecah perut kan. Tadi saya ceramah di pejabat. Habis ceramah, mereka jamu makan. Lepas tu saya ceramah lagi satu pejabat, mereka tak jamu lah. Pasal tadi dah makan. Lepas tu saya baca khutbah di satu masjid. Tok ketua kampung dia kata, Ustaz, kena mai rumah. Isteri awak udah masuk pada Ustaz. Tak payahlah tu Haji, saya nak ke Al-Ustaz ni. Tak boleh Ustaz. Isteri saya udah masuk untuk Ustaz. Nombornya banyak masuk ni Ustaz. Udah pergi juga. Dalam tak nak 3 pinggan juga habis tu. Saya sampai ke Kedah di Pendang tadi 5.30. Udah mak ngah saya udah masak pula. Tak makan tak kena pula. Makan lagi sekali. Sampai di Taman Muhibah pula, Haji Mak dah cakap, Ustaz, lepas ni kita makan Ustaz. Ni untuk Ustaz ni. Special untuk Ustaz. Dah. Mana Haji Mak hilang pula dah. Pecah perut saya ni tuan-tuan. Jadal tahun 2010 ni nak kurangkan boroi. Naik baliklah perut saya. Macam ni kita kata susah lah. Saya besok pagi saya kena PKL. Ada di UIA. Pagi besok. Petang pukul 3 saya ada di Masjid As-Sabirin. Malam besok saya ada di UK Perdana. Malam ni di Kedah. Pagi malam ni balik ke Ipoh. InsyaAllah pukul 3-4 pagi sampai. Besok kena pula. Orang kata, sial Ustaz. Teruk Ustaz ya. Teruk apa? Saya tidur aja. Yang teruk driver saya. Dia tak boleh tidur. Kalau dia tidur dengan saya pun tidur selama-lamanya. Saya naik kereta, saya tidur. Saya dijamu makan. Saya diberi wang minyak, wang saku, duit tol. Saya nak kata teruk apa? Makan berlambak-lambak. Tu, driver saya beli kat saya tu. Mami, satu paket besar. Ustaz, tambah nak makan. Nabi Muhammad, dia berdakwah. Siapa bagi upah pada dia? Siapa layan Nabi, nasi daging pada Nabi? Siapa yang jamu Nabi laksa? Siapa buat? Saya pergi ceramah, dia pun sediakan hotel lah. Ustaz nak duduk hotel ke, nak duduk masjid ke, nak duduk homestay ke apa? Saya kata tak bayar. Apa pun tak bayar, jangan duduk dalam kereta. Senang tuan-tuan. Duduk dalam hotel saya pening. Hari tu mereka bagi hotel kat saya, kena kongsi jamban. Elok kita duduk dalam, Cina tolak. Oh. Selang kabut kita apa? Tak, kalau Cina muda tu, tak apa kan? Main tak apa. Cina tu orang ni, kejut kita apa? Nampak nak pergi hotel pun bagilah elok sikit. Bagi hotel, 5 hotel, 1 bilik ayak. Jenuh tuan-tuan. Jenuh duduk tengok, ada orang, tak ada orang, ada orang. Serba salah kita pun. Jadi saya pergi ceramah, ada hotel, orang lagi makan, orang bungkus lagi. Tadi saya dapat buah nyok 8 biji. Saya pergi selalu tu tengok dia duduk sebang pokok. Tak. Ambil nyok ni, 8 biji tu lah. Nabi Muhammad cuba tonton tengok. Makanan tak ada. 3 bulan nak dakwah, 3 bulan ikat dengan batu di perut, tidur lapar. Elok dapat makanan, orang minta pula. Elok dah dapat makan, dah nak suap. Assalamualaikum Rasulullah. Saya tak makan lagi. Rasulullah bagi. Ambil, silakan. Kita jawab salam sambil makan. Assalamualaikum. Apa salam? Sambil makan. Aku pun lapar tu kira hang ya. Nabi Muhammad dia tak macam itu. Sebab tu sekarang ni kalau kata ustaz kata saya teruk dakwah lah. Teruk mana sangat? Teruk mana sangat jadi ustaz? Saya kata saya tak teruk. Saya duduk dalam kereta, saya tidur. Saya masuk dalam kereta dia pukul 3 petang. Sampai ke sini pukul 5, saya dah tidur. Sampai dekat tol Pendang pun saya jaga. Tidur saya. Kalau naik unta, nak tidur apa? Rasulullah ceramah macam mana? Nak makan apa? Bekalan apa? Bukan setakat Rasulullah saja yang susah. Isteri Rasulullah pun susah. Ada isteri Rasulullah merungut. Sekali dulu dia merungut. Nabi kata, hampa nak aku ke hampa nak dunia? Kalau hampa nak dunia, habislah kita. Cukup sekadar ini. Kalau hampa nak aku, inilah yang aku bagi pada hampa. Redalah. Akhirnya isteri Nabi semua pilih Nabi. Tak pilih perhiasan dunia. Isteri Nabi pun reda. Ini menjadi pengajaran kepada isteri-isteri kita sekarang. Apa lagi yang tak ada di rumah? Blender 2, 1 pecah lah. Apa lagi tak ada? Television 2. Baju 4 almari. Apa lagi yang suami bagi pada kita? Apa lagi yang tak cukup? Tinggal mangkuk sampai tak pakai. Beli kat My Air Group tu. Jenuh duk jampi kat katam tu. Waja'alna min baini aidihim. Bila balik ke sini bukannya pakai pun. Semua dah dapat. Tiba-tiba ada lagi tak cukup. Ada lagi tak cukup. Itulah satu sebab kenapa isteri masuk neraka.
Nabi kata cukuplah seorang isteri kata pada suami dia, abang kalau bagi ke bang? Abang kalau ni abang bagi, tapi kalau abang bagi sikit lagi bagi abang. Itulah penyebab masuk neraka. Jaga-jaga apa-apa. Jadi janganlah abang ni bangga pula. Tiba-tiba jangan tuan-tuan duk bangga pula. Saya nak cerita. Sebab orang ada orang perempuan tanya ustaz. Dia kata, ustaz, kami orang perempuan paling banyak mengaji. Buka dah kelas apa pun mengaji boleh ramai. Cuba tuan-tuan tengok buka kelas tajwid. Yang paling ramai apa? Kaum ibu. Padahal kaum ibu tak pernah jadi imam. Mana ada wanita jadi bilal, tapi dia sibuk belajar tajwid. Macam dia nak jadi imam. Orang lelaki-lelaki jarang belajar tajwid. Datang 40 orang. Bulan depan tinggal 20. Kena pula bola tu kedah lawan polis tinggal 5. Orang perempuan paling rajin sedekah. Orang perempuan paling rajin puasa. Orang perempuan paling rajin buat qada puasa sunat. Kenapa masuk neraka ramai ustaz? Satu sebab pasal bantah suami. Tu saja. Jadi minta daripada sini kita tengok daripada hadis ini, Nabi nak sebut kepada kita, isteri-isteri ni walaupun tak berasa apa yang Nabi bagi, mereka redha. Itulah kemampuan akhirnya syurga semua isteri Nabi. Baik, hadis ketiga. Hadis ketiga. Panas no, tuan-tuan no. Tak buka kipas. Kipas tak buka. Ekor tak cukup ni. Saya tak apa, kipas belakang saya. Tuan-tuan tengah-tengah ni je no. Baik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghanim war-rajulu yuqatilu liyuzkara war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamijatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni memberi peringatan kepada kita semua pejuang-pejuang Islam, memberi peringatan kita kepada semua yang nak pada Islam. Hadis daripada riwayat Abu Musa al-Ash'ari katanya, telah datang seorang Arab Badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berperang dengan tujuan untuk mendapat harta rampasan. Ada pula yang berperang supaya disebut-sebut namanya sebagai pejuang. Ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan memperlihatkan betapa hebat perangannya. Dan dalam riwayat yang lain ada yang berperang kerana menunjukkan keberaniannya. Ada pula yang berperang untuk membalas dendam di dalam hubungan keluarganya yang telah dibunuh oleh musuhnya. Dan dalam riwayat yang lain pula ada seseorang yang berperang kerana mau melepaskan kemarahannya. Maka manakah di antara ini yang dianggap berperang fi sabilillah? Lalu Rasulullah menjawab, sesiapa yang berperang semata-mata mengangkat kalimah Allah menjadi tinggi, maka itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan, kita sekarang berperang berjihad ada 5. Ada 5 sebab ataupun 5 tujuan kita ni bergerak sebagai pendakwah, kita ni bergerak sebagai pejuang yang nak pada Islam. Cuba tengok, ada ke tidak kita ni termasuk di dalam salah satu daripada 5 ini. Yang pertama, berperang kerana nak dapat kekayaan. Ada orang yang berperang nak dapat kekayaan. Berperang kita sekarang kita boleh sebut dalam bidang politik. Menyertai politik kerana nak dapat kekayaan. Ada orang yang berperang sebab nak jadi calon. Ada orang yang berjuang dalam politik sebab nak jadi calon. Dulu tak ada siapa nak jadi calon sebab peluang kalah tu tinggi.